yang dimuliakan, dikasihi Tuan Imam Tuan Bilal yang memimpin solat jemaah fardu subuh kita pada pagi 23 Rajab 1445 Hijriah ini. Usi dan seluruh warga jawatan kuasa Qaryah Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, Datin Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Ibu-ibu, Ayah-ayah, Tuan-tuan, Puan-puan, Saudara-saudari, Kakak-kakak, abang-abang saya, adik-adik dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kesyukuran terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedar betapa la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan semuanya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini kita kena sebut dengan penuh kesedaran kesyukuran ini agar dia benar-benar datang dalam hati kita, agar kita benar-benar menghargai nikmat dipilih untuk menjadi orang yang pandai menyembah Allah, ya, pandai beribadah, pandai datang ke ruang-ruang mengingati Allah sebegini indah. Moga-moga nikmat itu berkekalan. Wa bisyukri tudinun ni'mah, ya, dengan syukur itu mengekalkan nikmat. Selawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini kita dapat bersama lagi untuk menyambung perbincangan khusyuk salat belumkah sampai masanya. Satu persoalan yang kita petik daripada surah Al-Hadid ketika Allah bertanya pada ayat yang ke-16 itu, alam ya'dini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belumkah sampai masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk, tunduk hati mereka mengingati Allah. Ya, satu persoalan, satu pertanyaan yang tak perlu kita jawab sebenarnya, tapi ya, dia lebih kepada teguran yang sepatutnya kita rasa. Sudah berkali-kali kita solat, sudah berpuluh tahun rasanya kita solat, tapi betulkah sampai ke matlamat solat itu? Bila Allah sendiri menyebut tentang wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingati aku. Dua perbincangan awal sebelum ini telah pun kita mulakan dengan beberapa tafakur, ya. Pertamanya dulu kita bertafakur solat tanpa khusyuk sampai bila. Kemudian kita bertafakur lagi tentang solat sebenarnya untuk apa, dan juga apalah artinya khusyuk tanpa, apalah artinya solat tanpa khusyuk. Jadi hari ini kita masuk membincangkan ulasan sedikit tentang apalah artinya solat tanpa khusyuk. Sebagaimana telah kita bicarakan dahulu bahawa khusyuk ini roh pada solat, roh pada solat. Subhanallah, ya, artinya solat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa roh. Walaupun kita dah solat, tapi kalau tak ingat Allah, sebab bahasa yang paling dekat, yang paling mudah khusyuk ni, ya, kita ingat Allah, kita sedar kita ingat Allah, dan kita perasan Allah tengok kita, itulah khusyuk, bahasa mudah kita. Jadi bila sebut khusyuk, ya, dua benda, kita sedar kita ingat Allah dan kita sedar Allah tengok kita, maka akan berlakulah sesuatu yang layak dalam solat, khususnya bila mana kita sedar kita khusyuk, kita sedar Allah perhatikan kita, kita sedar kita ingat Allah. Ya, jasad tanpa roh. Siapa yang ada buku Roman 8 ya, 9 sorry. Apalah artinya solat tanpa khusyuk, tajuk kita pagi ini. Jadi solat tanpa khusyuk ini ibarat jasad tanpa roh. Ya, jasad tanpa roh. Kita pernah tengok sekujur jasad tanpa roh. Ya, jasad yang dah mati dan tiada apa-apa erti lagi.
Atau kalau seorang yang begitu hebat pun, ketika dia hidup, bila dia dah jadi sekujur tubuh tanpa nyawa, subhanallah, dia tak ada nilai apa-apa, hanya menunggu untuk dikebumikan. Kerana ya, keberadaannya di atas muka bumi pun tak disenangi lagi. Allahu Akbar. Begitulah kita. Kita yang ialah semua orang sebut sayang, sayang, sayang. Hatta suami atau isteri kita nanti bila kita mati, kita nak duduk satu malam lagi pun dia dah tak bagi dah. Rumah yang kita beli nanti tu, ya, yang kita usahakan puluhan tahun itu, bila kita dah jadi sekujur tubuh, subhanallah, untuk tinggal satu malam lagi pun ada yang dapat lah. Tapi semua dah rasa bila nak ke bumi ni, jenazah tak boleh simpan lama-lama kat rumah. Dia dah tak panggil lah nama kita, dia panggil jenazah aja dah. Itulah nilai, value sekujur tubuh bernama jenazah. Tapi persembahan solat kita takkanlah hanya sebentuk itu, sekadar itu, ya. Justru solat perlu didirikan dengan rasa khusyuk, kerana ia adalah nyawanya, rohnya. Jika diandaikan solat sebagai seorang manusia, solat tanpa khusyuk umpama sekujur mayat yang telah kaku. Allahu Akbar. Walau secantik mana pun raut wajah dan setegak mana pun jasad tubuh seorang insan, apabila rohnya telah tiada, hilanglah segala keindahan dan kehebatan yang menjadi kebanggaan. Lenyaplah segala kemegahan yang ada padanya. Subhanallah. Ya. Apa lagi yang ada pada wanita yang cantik jelita pun kalau dia telah mati? Ya. Apalah yang ada pada seorang lelaki yang tampan, gagah, sasa, tapi kalau dah tak bernyawa, tak ada apa-apa. Begitulah solat yang kita persembahkan kalau tanpa ingat pada Tuhan. Lenyaplah segala kemegahan yang ada padanya. Malah tiada apa lagi yang boleh diharapkan daripadanya. Betul, mayat kita tak boleh harapkan apa-apa dah. Untuk dia mengangguk pun kata ya pun tak mampu dah. Untuk dia tundukkan mata, redup matanya katakan ya aku sujud pun tak ada dah. Ya. Hanya menanti waktu untuk dikebumikan lantaran tiada lagi erti keindahan dan kegagahan pada sekujur tubuh tanpa roh. Ya, lelaki yang sihat, perkasa pun habis kalau dah tak ada nyawa. Perempuan yang cantik jelita pun dah tak ada siapa mahu dah kalau dah jadi mayat. Begitulah hakikat solat tanpa khusyuk yang kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Justru wajarkah saban hari kita mempersembahkan jenazah solat kepadanya? Ini muhasabahnya. Ya, memang kita alhamdulillah dah bersolat 30 tahun, 40 tahun. Tapi sejujurnya berapa kali yang betul-betul kita ngadap Allah, kita sedar kita ngadap dia? Atau penuh serabut dengan cerita dunia kita, ya, sepanjang kita beri menghadap Allah, tunduk, rukuk, sujud kita padanya. Subhanallah, ya. Ini yang kita risaukan. Ini yang kita risaukan. Sebab itu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kita pun dalam kitab Al-Hikam, mungkin tuan-tuan pernah mengaji kitab Al-Hikam ni, kitab yang pelik sebenarnya. Sebab itu ada ulama menyebut andai kata dalam solat ni boleh baca, ya, selain daripada ayat-ayat Al-Quran, maka petikan-petikan bahasa daripada kitab Al-Hikam ini, ya, yang paling layak untuk dibaca dalam Al-Quran. Sebab Imam Ahmad bin Muhammad As-Sakandari ini seorang faqih sebenarnya, seorang ahli bahasa. Sebab tu bahasa dia susun indah. Tapi oleh kerana ada konflik dengan guru dia, ya, seorang mufassir, seorang ahli hadis yang hebat, dia beralih kepada, ya, menentukan perjalanan dia untuk lebih mendalam dalam ilmu-ilmu hati ini. Sebab tu tentang, ya, saya relate dengan hikmah dia yang ke-10. Dia pernah sebut tentang kita boleh berbuat sesuatu ni hanya di kita tak ada Tuhan, apa akan jadi? Dia kata al-a'malu suwarun qa'imah. Amalan-amalan kita ni hanya gambaran rupa bentuk yang berdiri yang kita nampak aja. Ya.
wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlasu fiha. Roh sebenarnya pada amalan kita adalah bila mana adanya ikhlas, adanya Allah dalam amalan kita. Ya, semua orang nampak berdiri sama semua berdiri tadi sembahyang subuh sama, tapi sebenar hakikatnya adalah apa yang dalam hati kita tu. Kita pernah tengok pokok-pokok yang berdiri dekat pasar raya, terkadang sebiji macam pokok betul, rupanya pokok plastik. Sama tak pokok plastik dengan pokok yang sebenar? Dia hampir serupa, tapi pokok plastik tak ada nyawa, dia tak akan membesar, dia tak akan melayu, dia tak perlu dibaja, dia tak ada rasa, dia tak berinteraksi dengan alam semesta, tak mengeluarkan ya apa-apa yang diperlukan oleh manusia, tak akan berbuah dan berbunga. Begitulah amalan-amalan kita yang fake, yang hanya ada gambaran zahir yang cantik tapi tak ada Allah dalamnya, dia tak akan menghasilkan apa-apa. Ya, jadi ini kerisauan kita sebenarnya, kena ada kerisauan. Sementara kita dah solat lama, ya, ada orang dah solat memang puluhan tahun, alhamdulillah, tapi kita kena berani bermuhasabah balik. Sebab Allah pun tanya dalam diri kita, afi wa fi anfusikum afala tubsirun, ke dalam diri kamu kenapa kamu tak tengok? Kenapa kita sibuk tengok orang tu tak betul, orang ni salah, orang ni tak kena? Ada banyak benda yang tak kena dalam diri kita, kenapa kita biarkan? Ya. Jadi kalau hanya suwarun qaimah, ya, rupa-rupa bentuk yang berdiri elok rapi tapi dalamnya kosong, tak ada Allah, tak ada keikhlasan, tak ada ihsan, subhanallah, ya, kita belum sampai ke mana-mana pun, belum sampai ke mana-mana dengan solat yang kita bangunkan itu. Ya, sesungguhnya solat tanpa khusyuk ialah petaka besar yang sedang melanda majoriti umat Islam hari ini. Yalah, bila kita buat satu benda yang tak ada nilai, tak ada value, tak ada manfaat pada jiwa dan roh kita, maka yang jadi malapetakanya adalah bila mana kita biarkan benda tu berlangsung dan kita tak ada usaha-usaha apa langsung untuk memperbetulkan keadaan itu. Ya, namun malangnya bagai tiada siapa yang mempedulikannya, tak ada siapa kisah pun, tiada siapa yang merisaukan kegagalan khusyuk dalam solatnya. Ya, sebab dia tak nampak. Siapa yang nampak? Hanya kita yang nampak. Mana ada kawan kita tahu kita khusyuk tak khusyuk? Mana ada siapa yang tahu kita menghadap Allah dengan rupa yang begitu cantik, dengan rapi, dengan kemas, dengan bacaannya yang penuh dengan tajwid, dengan bahasa yang yang lafaz yang elok, tapi itu semua suwarun qaimah, gambaran-gambaran lahir yang kita bangunkan, kita bimbang, ya, tak ada pun apa yang disebut sirrul ikhlasu fiha. Nilai sebenarnya adalah rahsia keikhlasan pada amalan itu. Bukankah tanpa khusyuk solat yang didirikan tidak menjanjikan apa-apa kejayaan? Ya, bukankah tanpa khusyuk solat yang dikerjakan tidak mendapat kesempurnaan ganjaran? Yang pertama tadi persoalan tu sebab Allah kata, ya, qad aflahal mu'minun. Bahasa sinis, bahasa kita ini kalau nak faham ayat tu senang je. Qad aflahal mu'minun, patutnya Allah kata sepatutnya orang beriman ni dah berjaya. Tapi indikator pertamanya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang sembahyang ingat Allah. Bahasa mudah. Qad aflahal mu'minun maksudnya sungguh pasti orang beriman telah berjaya. Artinya siapa percaya syurga neraka dia patut berjaya. Siapa percaya ada catatan dosa dan pahala sepatutnya dia berjaya. Siapa yang percaya di akhirat tu ada dan ada perhitungan pahala dosa dia, ada padang mahsyar yang akan kita dipaparkan segala kerja buat kita kat dunia, sepatutnya dia berjaya. Tetapi kata Allah kena tengok, kalau yang pertama ni ada, itu syarat pertama dia, alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Semayang dia ingat aku. Kita memang dah beriman, semua kita dah percaya benda yang saya sebutkan tadi, sebab rukun iman menuntut begitu. Tapi bersama dengan keyakinan itu, kita percaya tak dengan identiti pertama orang berjaya sebagai beriman ini, iaitu semayang ingat Allah. Kalau 2 rakaat subuh kita hanya ketika Allahu Akbar ingat Allah, itulah persentage kejayaan kita. Kalau penuh 2 rakaat, itulah kejayaan sebenar hidup kita. Kalau separuh 1 rakaat je, itulah nilai nisbah kejayaan kita. Dan baiknya indikator ni hanya kita je yang tahu. Tapi ada langkah susulan yang kita kena buat. Kita kena jujur dan kena berani mengakui kegagalan kita, dan kita perlu bertindak. Sebab nilai, barulah timbul persoalan kedua. Bukankah solat tanpa khusyuk tidak mendapat kesempurnaan ganjarannya? Ma'uqila minha, Nabi kata solat ni diganjari apa yang akal kita padanya. Pada solat lah, ada orang solat tapi akal dia kat rumah. Ada orang dah sampai dekat London, ada orang dah sampai kat Mekah tengah tawaf umrah, sedangkan dia kat Taman Tun. Itu nanti ada persoalan tu. Ada dalam buku ni kita bincangkan, khusyuk bukan syok. Sebab ada orang keliru, dia sembahyang kat Taman Tun ni, kat Masjid At-Taqwa, tapi dia terbayang macam tawaf. Dia rasa itulah khusyuk. Itu tak hebat lagi. Ada orang sembahyang terus dia pergi ke syurga dengan bidadari semua melambai-lambai, senyum, dia sembahyang subuh dekat belakang Pak Imam. Itu bukan khusyuk bang, itu syok namanya. Beza sebab khusyuk ni dia fokus, dia sedar apa yang disebut pada Allah. Sebab tu dalam solat makruh kita pejam mata, sebab kalau kita pejam mata dia akan lebih dekat pada syok, bukan khusyuk nanti. Khusyuk dia sedar, dia rukuk ni maknanya perakuan ketundukan ketaatan pada Allah, tak ada pada yang lainnya. Sebab tu sebutannya subhana rabbi, maha suci Tuhanku, maha betul segalanya wahai Tuhanku. Itu bukan kata apa khusyuk solat gagal menghalang perbuatan keji dan kemungkaran. Ini statement Allah. Sepatutnya orang yang dah solat senang tinggal dosa. Tapi bersama solat yang banyak kita kerjakan saban hari berulang kali, kenapa kita masih mengukir setia dosa kita? Dosa-dosa mulut, dosa-dosa jari yang hari ini menaip, kata-kata yang menghambur kesakitan pada orang Islam yang lain. Walaupun tak sampai fitnah tuan-tuan, tapi kalau apa yang kita tulis itu menyakitkan saudara se-Islam kita, kita bukan Muslim sebenar. Rasulullah sebut dalam hadis yang selalu kita dengar, kita ditazkirahkan, Al-Muslim, kata Rasulullah, siapa dia orang Islam? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang menyelamatkan, salimal muslimun ni orang Islam lain selamat daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Lidah dan tangannya. Rasulullah lisani wa yadi. Siapa dia orang Muslim, kata Rasulullah? Muslim sebenar adalah orang Islam lain sejahtera selamat daripada jahat lisan dan tangan dia. Artinya kalau kita ni hidup dengan kurniaan 2 anggota ni, lisan dan tangan kita, memang sentiasa menyakitkan hati orang, menyakitkan saudara-saudara se-Islam kita, maka kita bukan Muslim sebenar lagi. Sedangkan kita solat, Allah kata solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat sepatutnya mencegah. Puncanya sebab kita tak pernah pun sedar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikrar kita tu ikrar hanya mentera. Tahu mentera? Macam Tok Bomah baca. Pernah tengok Tok Bomah baca mentera? Tok Bomah baca mentera, dia tak faham apa pun. Dia hanya warisi daripada tok-tok guru dia, Tok Bomah sebelum dia. Try tanya sembang dia, Tok baca apa dia, Tok? Kau ingat aku faham? Aku pun tak faham aku baca apa. Yang penting aku baca. Begitu je lah. Kita tak boleh begitu dengan Tuhan, sebab kita bercakap, berdialog ketika solat. Sebab itu bersama usia yang Allah masih bagi ni, kita ada tanggungjawab sepatutnya. Hari ni tak boleh bersama baca Fatihah, kita masih tak tahu lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak patut. Menasabah benda yang hari-hari kita ulang, tapi benda tu kita tak pernah pun usaha untuk faham benda apa aku cakap. Kita bukan burung kakak tua, bukan juga burung kakak muda, kan? Jadi ada tanggungjawab sebenarnya yang perlu kita lunaskan.
Bukankah tanpa khusyuk solat gagal menjadi pembantu kita mengharungi cabaran kehidupan? Sebab orang beriman, orang yang dah solat, sepatutnya dia tenang dan dia dibantu dalam kehidupan dia. Sebab Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di hujungnya Allah sebut tentang orang khusyuk. Benda itu susah, benda itu jadi beban, tapi tidak bagi orang-orang yang bersolat dengan khusyuk. Ada sesuatu lompong yang kita biarkan dalam hidup kita. Ya, kita memang dah solat. Betul lah, Ubadah bin Samit, ya, seorang sahabat Nabi SAW menyatakan bahawa di antara benda yang paling awal diangkat di akhir zaman nanti adalah perbincangan ataupun kesibukan orang menilai ataupun memikirkan tentang khusyuk solatnya. Kita tak peduli, ya, kita tak peduli. Sedangkan itu adalah roh. Bayangkan ada orang tak peduli tentang roh dia, masalah sebenarnya. Tapi untuk kehidupan dunia kita sangat menjaga roh kita, nyawa kita, ya kan? Sebab kadang-kadang ada ungkapan, ya, kalau doktor dengan dia punya pasien dah tak tahan, dia selalu gunakan ayat, kata, pakcik kalau nak hidup lama sikit, pakcik kena jaga makan minum. Benda tu sangat menyakitkan tapi sangat mengesankan. Sebab ayat tu, ya, pernah disebut kepada arwah bapa saya ketika mana dia sakit. Jadi saya pun teringat, oh kasar doktor ni, tapi arwah bapa saya jadi berubah tabiat dia bila mana dia dapat ayat power macam tu. Artinya manusia sangat memelihara nyawanya. Tapi kenapa kita tak pernah kisah tentang nyawa solat kita yang kadang-kadang dah koma? Dah koma macam mana? Sembayang memang tak ingat Allah. Daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi dah tak sedar apa-apa. Kan orang koma kan dia tak sedar. Tapi kita berbangga kita dah solat. Alhamdulillah saya solat. Alhamdulillah. Tapi solat jenazah. Bukan solat depan kita jenazah. Solat kita tu jenazah. Subhanallah. Ya. Bukankah tanpa khusyuk solat tidak mampu membekalkan ketenangan yang kita perlukan? Sebab congakannya mudah. Bila Allah kata wa aqimis solata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingat aku. Allah juga jelaskan kenapa nak ingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, dengan ingat Allah tenang, tenteram hati kamu. Kita hidup kat dunia ni, enjin kita adalah hati kita tu. Ya. Yang mulut tu, yang muka tu boleh sedikit manis, tersenyum tu sebab hatinya nyaman. Bukan sebab dia handsome dan tampan. Sebab tu ada orang yang tak handsome pun tapi kita tengok dia, Allah tenangnya, sonoknya, tengok kemanisnya. Sebab ada istilah yang membantu orang-orang yang tak handsome macam saya ni. Dia panggil manis muka dia. Ya, manisnya senyum dia. Kan? Tapi belum tentu yang tampan pun, yang segak pun, kalau hati dia sakit, kita tengok dia pun kita kesakitan. Itu kenapa kata muka macam tu, backmo je tak sudah-sudah. Tu sebab hati dia. Akak-akak yang comel, adik-adik yang comel pun kat belakang tu. Tapi kalau menonong muncung je, kan, orang tengok dah macam tapir dah. Contoh, kan, muncung je tu, kenapa tu? Dah hilang dah serinya. Sebab kita hidup sebenarnya manusia dengan hati. Mata yang melirik ke tepi tak puas hati tu, bukan mata tu juling, tak, dia okey, tapi sebab hati dia sakit. Okey? Yang jalan menonong tak toleh kiri kanan, orang salam pun tak jawab tu, ya, bukan dia sakit leher tak boleh toleh, tak, dia sakit hati. Maka tolong bantu diri kita, tuan-tuan, untuk tenang seketika di laluan yang namanya dunia ni. Sebab dia memang daharul bala wal imtihan, medan kita diuji, tempat bala dan ujian. Maka kalau tak ada Tuhan, kita berjalan bersendirian dengan hati yang kosong, maka kita tak akan jadi siapa-siapa, melainkan kita gagal di dunia yang memang tempat ujian ni. Nak marah macam mana, memang tinggal kat dunia. Dunia ni kita buat baik pun belum tentu dibalas baik. Siapa yang tak sanggup dah, ya, hanya merungut selalu, ya, hidup kat dunia, aku ni macam-macam dah buat benda macam, orang tak nampak pun, semua orang kata aku macam-macam. Inilah dunia bang, ya.
Sebab tu siapa yang tak sanggup hidup kat dunia, dia kena pergi syurga, kena meninggalkan dunia ni. Tapi untuk seketika tenang di dunia, sebab tu Allah anugerahkan solat. Ya, Allah anugerahkan solat supaya jadi benteng, supaya kita tenang dengan apa yang ada pada dunia. Ya, solat ni ruang rehat, tuan-tuan. Subhanallah. Tapi kena khusyuk pada Allah. Sebab buktinya Rasulullah SAW pernah suruh Bilal bin Rabah qamat dengan lafaz begini, arihna, ya, aqimis salah ya Bilal, arihna biha, dirikan qamat wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat ni. Jadi healing. Sebab apa? Memang solat ni dia akan mengadu kat Tuhan, ya, bercakap dengan Allah yang maha tahu, yang maha baik, yang maha sayang pada kita. Kita tak pernah sedar Allah sangat sayang pada kita. Rasulullah SAW satu ketika melihat di pasar seorang ibu yang kehilangan anak, ya, bekerja ke sana kemari, dan bila dia dipertemukan semula dengan anak yang kecil tu yang hilang tu, dia peluk erat-erat. Lalu Rasulullah respon apa? Rasulullah kata, wahai sahabatku, dia kata, tengok, ya, macam mana ibu tu, dia kata, ibu tu sangat sayang Rasulullah anak dia. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya Allah menyayangi kita hamba-hambanya lebih daripada kasih seorang ibu yang sebegitu, ya, pada anaknya. Ibu melahirkan, Allah ni creator, create kita daripada tak ada. Mana mungkin dia tak sayang kita. Jadi pertemuan solat, pertemuan dengan Tuhan ni sepatutnya dengan perasaan kasih, bukan perasaan rimas, gelisah, kan, nak cepat, bergegas, bertumpu pada yang lain. Seorang anak yang lama dah tak jumpa mak, kalau dia jumpa mak mesti dia peluk erat, dia senyum, dia bahagia, dia tenang. Subhanallah. Jadi betulkan solat kita, perasaan kita. Lantaran bukankah tanpa khusyuk solat yang dipersembahkan hanya lakonan dusta seorang hamba yang alpa di hadapan Tuhannya. Allahu Akbar. Ya, solat tanpa khusyuk hanya lakonan. Nah, tadi tu betul lah Ibnu Athaillah sebut suwarun qaimah. Amalan-amalan kita ni hanyalah, ya, kalau tak ada khusyuk, dia hanya objek-objek yang berdiri tapi kosong. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Ibarat apa? Pokok-pokok plastik kat shopping mall yang cantik tu. Memang cantik, tapi tak ada apa-apa. Ya, sebab tu ada orang ada orang dia tak boleh nak beli apa, pokok-pokok plastik tu jadi hiasan rumah dia. Rasa tuan-tuan pun semua macam tu kan. Saya kadang-kadang pergi ke LPP, ya, ceramah kuliah ke apa-apa, tengok alhamdulillah kat LPP ni pokok dia tak ada pokok fake, tapi kalau pejabat kerajaan yang lain banyak pokok, malah nak urus kan. Pokok-pokok palsu gitulah, nanti berdebu gitu. Sebab tak disiram, tak dijaga. Biasanya yang fake ni terbiar. Tapi kalau yang sebenar, yang ada roh, yang hidup betul, dia akan dijaga dan dipelihara. Itulah nilaian, ya, khusyuk dan dalam amalan kita. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan betapa tanpa khusyuk kita gagal mencapai sebarang kejayaan sebagai orang yang telah beriman. Walaupun kita dah beriman, tapi kalau tak ada khusyuk, kita belum mencapai apa-apa kejayaan. Dan jangan rujuk kejayaan ni pada kejayaan duniawi, sebab kita dah bercerita dulu, dunia ni tak ada nilai apa di sisi Allah. Indikator kita adalah wujudnya kejayaan di sudut matlamat kedatangan kita ke dunia. Kita datang ke dunia dengan dua tujuan, ya, appointed sebagai apa? Pertama, Allah kata liya'buduni, supaya engkau sembah aku, untuk jadi hamba Allah. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, aku nak jadikan manager ke atas dunia ni. Tapi manager, ya, dia punya majikan dia Tuhan lah. Jadi pengurus dunia, tapi ada Allah belakangnya. Jadi kita berjaya tak kat situ? Berjaya tak betul-betul hidup sebagai hamba Allah? Berjaya tak betul-betul hidup sebagai khalifah Allah? Baru kita dapat anugerah besok ke akhirat yang namanya jannah. Wabihi wallahu a'lam. 7.20. Subuh lambat tapi alhamdulillah imam kita tadi pandai dia adjust. Jadi macam semalam kuliah saya pun rasa dah pukul 8 rupanya memang subuh dah lambat. Saya ambil sikit lagi
Jadi saya terus masuk pada bab 1. Ya, bab 1 ni bercerita tentang maksud dan hakikat khusyuk. Saya nak petik sedikitlah. Khusyuk di sudut bahasa. Ya. Sebaiknya sebelum kita berbicara lebih lanjut, lebih jauh tentang khusyuk, mari kita amati asas kalimah khusyuk ini agar kita dapat faham secara jelas dan tepat. Sebab khusyuk ni kalimah bahasa Arab. Khasha'a, yakhsha'u khusyu'an. Ya. Pelaku-pelaku dia panggil khashi'. Yang ramai itu majoriti dah gaya di kumpulan dia panggil khashi'in. Ya. Mari kita amati asas kalimah ni agar kita fahami dah secara jelas dan tepat. Dari situ barulah kita merasakan kepentingan dan tuntutannya. Ya. Begitulah sewajarnya setiap istilah agama ia perlu dirujuk kepada asas binaan perkataannya. Masjid. Apa maksud masjid? Daripada sajadah. Yasjudu. Sajdan. Sajidun, orang yang sujud. Masjudun, yang disujud. Usjud, sujudlah. La tasjud, jangan sujud. Masjidun. Masjidun, misjadun. Masjid ni tempat sujud. Isim makan dia panggil. Kata yang menunjukkan tempat. Jadi tempat ni bukan tempat bergaduh, bukan tempat tunjuk power, bukan tempat mengatur orang, bukan. Tempat sujud pada Allah. Ya, pentingnya kita kembali pada satu jenama dalam bahasa Arab. Kita sebut masjid, masjid tak rasa, tapi kalau sebut apa dia masjid, tempat sujud pada Allah, selesai masalah. Kita tak akan jadikan tempat ini sebagai ruang lain untuk kita sibukkan, ya. Begitulah. Kalau ada pun ruang-ruang mesti berkait dengan rasa kehambaan, sebab ni tempat kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu. Perkara yang kita nyatakan di sini iaitu tentang khusyuk. Ya, lantaran setiap istilah yang dinamakan pada satu perkara adalah gambaran umum atau gambaran sebenar terhadap hakikat satu perkara tersebut, macam tadi kita sebutlah. Jika dirujuk pada asal maksud kalimah khusyuk dalam bahasa Arab, ia merangkumi 3 maksud. Ya, ada 3 maksud khusyuk dalam bahasa saya. Kita berhenti kat sini lepas ni. Ya. Kita tahu ada tuan-tuan pun ada sarapan ni kan. Dah jeling ustaz bila nak habis ni. Dia kuliah pun memang tak boleh lama, 45 minit paling tera lah tuan boleh tumpu. Lepas tu dia tuan bangun seorang, tinggallah saya seorang. Saya tak nak kena macam tu. Tak apa, sikit je saya nak ambil. Pertama sekali khusyuk dalam bahasa Arab maksudnya khudu', tunduk. Subhanallah. Tunduk puan-puan, tuan-tuan. Jadi sebab tu sembahyang kena tunduk. Sebab itu sebenarnya perlakuan zahir seorang khusyuk. Artinya bila tuan-tuan puan-puan tak tunduk je memang dah tak khusyuk. Saya terus pergi contoh Al-Quran. Allah pernah sebut dalam Al-Quran, hal ataka hadithul ghashiyah. Pernah dengar ayat ni kan? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Tu ada kalimah khashi'ah tu. Allah tanya kita, pernah datang ke cerita tentang hari yang meliputi semua orang tu? Khashi'ah, khashi'ah tu. Kamu tahu ke cerita tentang hari Ghasyiah? Ghasyiah ni hari yang meliputi semua orang. Artinya semua orang kena pergi padang mahsyar. Tak ada seorang pun nyuruk balik pokok pisang ke, balik kubur ke. Tak ada orang duduk dalam kubur. Kenapa tak bangun? Saya tak pergi lah padang mahsyar. Tak boleh. Sebab hari itu hari Al-Ghasyiah yang meliputi semua orang. Macam mana situasi masa tu? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pada hari itu wajah-wajah manusia semuanya khusyuk. Khusyuk kat situ sebenarnya khudu', tunduk. Kepada masyarakat nanti tak ada orang macam ni. Tak ada orang sibuk sana sini. Dia akan tunduk macam tu. Maka tolonglah tunduk ketika solat. Sebab apa? Nanti kita ceritalah bulan depan. Ya, ketundukan kita tu sebab memang kita takut. Orang takut dia tunduk. Sebab tu tolong tunjukkan kita takut dengan dosa yang banyak kita bawa dalam solat, dengan hati yang leka, malu dengan Tuhan. Maka kalau kita tak nak tunduk kat dunia, confirm pada masyarakat nanti kita tunduk juga. Yang kedua, khusyuk juga maksudnya sukunun. Sukun ni maknanya diam, tak banyak bergerak. Sebab tu sampai ada syarat sah sembahyang ni tidak bergerak banyak. Sebab dia merosakkan gaya seorang yang khusyuk. Kita relate lah fiqah yang zahir dengan cerita khusyuk ni. Sebab seorang yang bergerak terlalu banyak, dia dah tak kira solat.
Di sudut fiqh syar'i kita kata bergerak 3 kali turut-turut dengan anggota solat batal. Tapi di sudut feel khusyuk dah tak gaya orang hadap Tuhan dah. Mayang garu gini benda je bos. Mayang goyang macam ni. Itu disiplin. Tapi dia punya roh dia cerita solat. Dan yang ketiga, khusyuk solat juga dinamakan, dimaksudkan bila sebut khasyi'ah dalam bahasa Arab, maksudnya tadallala, tadallul, menghina diri. Allahu Akbar. Yang ni jiwa. Yang tadi fizikal kita boleh nampak, tunduk kita boleh nampak, ya, diam tak bergerak kita boleh nampak. Tapi yang ni sudut feel. Maka siapa yang solat dia khusyuk, dia mesti menghina diri pada Allah. Maka bila menghina diri, gayanya sangat berbeza dengan orang yang tak sedar diri, kan? Orang tak sedar diri macam mana? Menonong je kat mana? Tapi bila dia sedar diri, dia menghina diri, maka dia tunduk, bacaannya rapi, gerakannya rapi. Subhanallah. Begitulah pentingnya khusyuk. Ya, kalau kita bahaskan di sudut bahasa pun dah cukup memberi kesan pada solat kita. Ya. InsyaAllah perbincangan ni kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang. Ke boleh lagi tuan-tuan? Saya risau. Cukup lah kan, 7.30 dah. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan ini. Ya, kita baru berada di muka surat 2. Ya. Dan insyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang perbincangan lanjut berkenaan khusyuk solat belumkah sampai masa ini. Moga-moga Allah bantu kita. Sebab sekurang-kurangnya kita dah ada usaha, ya. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala ni pada kita, bila mana kita mengusahakan satu, walaupun kita belum sampai padanya, Allah dah kira kita berusaha dan dia dikira diiktiraf. Sebab tu Imam Ibn Qayyim ketika menyebut tentang darjat solat manusia yang 5 ni, kalau kita berada di tahap ketiga tu bukan khusyuk, tahap orang mujahadah untuk khusyuk, pun dikira kita selamat, Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu kita kena mengaji bab khusyuk ni, ya, kena mengaji, kena ada maklumat. Sekurang-kurangnya adalah kerahan sikit rakaat pertama untuk fokus. Kalau tak berjaya rakaat kedua dan ketiga, nanti rakaat keempat kita patah balik, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ilmu yang kita pelajari, yang kita kuasai ini, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian dulu, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.